hadis ensiklopedia akhir zaman. Sini dia bilang kata pengantara Abu Fatih Al-Adnani, buku biasa akhir zaman. Okey, tentang buku akhir zaman ni yang sekarang ni heboh lah cerita pasal Imam Mahdi dah turun dah datang lah, belum lah. Dan ada yang mengaku dia sebagai Imam Mahdi, dan ada pun Imam Mahdi dah ada dekat Mekah, panggil orang baiat sebagainya. Tapi bagi saya, mereka yang baiat ni ataupun yang mengatakan seseorang tu Imam Mahdi, itu sebenarnya salah. Kalau kita berpandukan betul-betul daripada hadis, Rasul akan kasih tahu. Lepas tu saya bilang, Imam Mahdi ni yang boleh declare dia, atau yang boleh macam mengatakan dia Imam Mahdi adalah ulama punya, kan dunia ada ulama punya apa, badan organisasi world ulama di dunia. Dia boleh meeting dia akan jumpa, dia akan sendiri mengatakan ni Imam Mahdi atau tidak. Mereka akan berdebat, mereka akan buktikan daripada Al-Quran dan juga daripada hadis mengatakan ini Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi pun tidak mau declare yang dia Imam Mahdi. Jadi yang declare dia ulama tahu betul rahsia ataupun mereka belajar lah. So always they will based on hadis tentang siapa ni Imam Mahdi. Di sini saya ada tulis dia hadiahkan kitab ni. Saya akan pergi kepada satu cerita berkenaan Imam Mahdi lah. Saya cuba buka, saya tengok. Belakang kita buka tu, saya tak ada masa lah, tapi bagus ni indikasi keempat dari Abdullah bin Umar. Dia berkata sebab akhir zaman bila dunia nak kiamat ni, fitnah akan berkuasa di sana sini. Tapi main fitnah kalau saya kaji akhir zaman ni, fitnah pembunuhan. Pembunuhan orang-orang yang tidak berdosa. Contoh orang kafir ni, anything to do with the name of Muhammad, dia akan awasi ni orang. Dan dia, kebanyakan mereka dia akan bunuh cara yang orang tidak perasan atau tidak nampak. Macam saya bilang tadi, mereka menggunakan ini apa, microwave gun ni tadi. Mereka akan berada di balik tembok ataupun di dalam rumah yang orang tak nampak, dan target mereka akan jatuh sakit jantung atau sebagainya. Okey, sini hadis ni buka surat 710. Di sini dia melihatkan menunjukkan ayat 3 lah based on dia. Saya tengok ayat 3 ni. Okey, saya akan baca. Kita tengok apa yang hadis ni kata. Jadi Mujahid dia berkata, Fulan salah seorang dari kalangan sahabat menceritakan kepadaku bahawasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul. Mahdi tidak akan muncul. Jadi Mahdi tidak akan will not declare, atau ulama tidak akan declare apabila ada ini tanda ni tadi lah, bahawasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Jadi ada satu manusia ni, hamba Allah ni, jiwa dia sangat suci, dia akan dibunuh oleh orang kafir. Bahawasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, dia akan mati juga dibunuh, maka murkalah kepada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Berarti malaikat, di langit siapa lagi malaikat, di bumi itulah umat-umat Islam, seluruh dunia. Lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi, mereka mempersiapkannya. Sini dia bilang, bila dia dibunuh, murkalah pada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Baik orang di langit iaitu malaikat, yang di bumi berarti seluruh umat Islam akan rasa marah apabila seorang pemuda ni dia dibunuh akhir zaman. Selepas dia mati ni, setahu saya barulah Imam Mahdi muncul. Selagi dia tidak mati, dia tidak wafat, belum ada. So this are the most tanda yang ulama pegang kuat. Kita tunggu siapa. Dan orang ni di hadis ni dia tidak
not in detail. Not in detail berkenaan siapa orang ni. Sebab nama tidak tertera. Cuma dia bilang orang ni jiwa yang suci. Okey, saya akan baca semua hadis ni, kemudian saya akan bawa kepada Al-Quran. Menggunakan kod ni tadi. Numbering system saya akan bawa, insya-Allah. Allah akan terangkan siapa orang ni. Ataupun setidak-tidaknya kalau nama tidak tertera, dia akan menggambarkan apa yang masuk tentang orang ni, jiwa yang suci. Kemudian ada juga kata hikmah. Apa yang orang ni pegang, yang Allah anugerahkan hikmah kepada dia. So sikit sebanyak kita tahu orang tu mati, siapa yang dia ni, baru Imam Mahdi turun. So must be a special person. Apa yang Allah berikan dia mesti ada special. Saya baca lagi. Apabila orang ini terbunuh, barulah Al-Mahdi wujud. Mereka mempersiapkan dia, bagaikan disiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertamanya. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku menikmati di masa pemerintahannya kenikmatan yang belum pernah mereka menikmati sebelumnya sama sekali. Baca sini awak tengok. Apabila pemuda ni tadi, jiwa yang suci ni wafat, akan muncul Imam Mahdi, dan waktu tu Imam Mahdi ni semua umat Islam akan, ya saya bilang, akan kaya ni tadi, akan makmur lah. Umat Islam tidak ditindas apabila Imam Mahdi ni turun. Sambung ni. Maksa yang saya ini sanadnya mauquf, iaitu terhenti pada salah seorang sahabat. Hadis-hadis mauquf seperti ini tidak mungkin bersumber pada ijtihad dari seorang sahabat kerana isinya berkaitan dengan masalah gaib. Masalah gaib, sahabat selalu tarik break sikit. Dia serahkan kepada Rasulullah untuk macam bertanya dengan Allah. Itu urusan Rasulullah. Sahabat tidak boleh masuk campur ni, Pak. Oleh kerananya hadis ini dihukum sebagai hadis makfu, iaitu sanadnya sampai kepada Nabi. Nabi saja yang tahu the main story of this person. Jadi sahabat tidak boleh macam nak pandai-pandai create atau tambah-tambah, tidak boleh. Di dalam hadis ini ada isyarat tentang salah satu tanda atau indikasi kemunculan Al-Mahdi. One of the signs, saya bilang tadi, the most, boleh saya katakan this is the saya nak cakap first time pun boleh, last time pun boleh. Yang penting pemuda ni mesti nak mati baru dia keluar. Tapi kalau saya tengok sini hadis ni, apabila pemuda ni mati, straight away Mahdi dipersiapkan sebagai pengantin. Okey, kita tengok kadang-kadang orang Islam ni, apabila seorang bayi baru lahir ke dunia, orang Islam, kita bangkan dia, kemudian bawa balik rumah. Kalau kita bawa balik rumah, apa keluarga akan bikin dengan dia, bayi ni? Ada bikin sambutan. Betul tak? Apa selalu kita sambut? Macam apa? Dia bilang selamat, cukur rambut, apa semua. Tanda macam satu dunia kesyukuran lah, apa yang Allah dah berikan seseorang tu anak atau judak, rezeki bagi dia. Sini dia bilang, gini bilang, dia disambut seperti pengantin. Okey, kalau saya nak gaji ni, berarti orang ni wafat dia tadi, Imam Mahdi baru dilahir. Kau faham tak? Kalau dia baru lahir, sedangkan dia declare dia Mahdi, atau ulama declare dia Mahdi, umurnya 40 tahun. Kau faham tak? Faham. Jadi awak kira, kalau pemuda ni mati, mereka sibuk tunggu mujahid. Mujahid ni ada seorang yang memberi perubahan dalam agama Islam. Perubahan bukan ilmu baru, tidak. Bukan Al-Quran dibuka baru, tidak. Atau ditambah, tidak. Mujahid ni orang yang pembaharuan dari segi, contoh saya bilang tadi, dari segi sesuatu perkara dalam Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan sahabat yang dilupakan atau yang dirahsiakan, dia akan keluarkan. Ini mujahid. Mujahid ni tadi. Faham Lepas tu saya bilang mesti nak orang ni mujahid. Jadi orang ni wafat ni tadi, bila dia mati, dia mujahid, baru keluar mujahid yang lagi satu, iaitu Imam Mahdi. Betul tak? Jadi semua sibuk cari ni mujahid yang 24. Jadi mereka taruh tarikh tahun 2024. Betul tak? Betul. Okey, 2024, di mana-mana pun awak dengar ustaz-ustaz syarah, dia mengatakan keluarnya satu mujahid. Sebenarnya wafatnya satu mujahid, lahirnya satu mujahid. 24 wafat, 25 akan wujud. Jadi orang belum tahu tadi Imam Mahdi. Sampai usia dia 40. Kemudian dia ibarat kata dia berjihad sampai umur dia, ada mengatakan 7 atau 9 tahun, 47 atau 9, dia meninggal.
Dan tidak ada, itulah tadi yang belanya Nabi Isa. Nabi Isa yang turun. Jadi Nabi Isa yang memerintah sampai kiamat. Jadi Nabi Isa akan wafat sebelum kiamat. Dan dia akan kahwin juga. dia akan berumah tangga. Dan kalau kita, awak tak percaya, awak pergi Nabawi dan bertanya, awak nak masuk tak boleh bertanya. Di situ ada satu lubang kubur yang kosong. Untuk siapa kata? Untuk Nabi Allah Isa. Isa tak? So, kalau saya baca hadis ni, saya tengok He was born there lah. because it based on Uthman Empire. Uthman Empire tahun depan pada kata 2024 100 tahun. 100 tahun mereka mengatakan Mujadid akan timbul. Jadi Mujadid yang timbul ni baru lahir. And kalau bagi saya yang sepatutnya mereka fokus is Mujadid yang nombor 24 ni. Nak wafat ni. Faham tak? Faham. Clear? Okay. Saya sambung lagi baca. Yeah, very clear. If you explain that very clear. Asal yang saya ini dah macam tadi belum. Asal yang saya ini sangatnya makhluk terhenti pada salah seorang sahabat. Hadis-hadis makhluk seperti ini tidak mungkin bersumber pada ijtihad dari seorang sahabat dan isinya berkaitan dengan masalah gaib. Oleh kerananya hadis ini dihukumi sebagai hadis marfu, iaitu sanadnya sampai kepada Nabi. Di dalam hadis ini ada isyarat tentang salah satu tanda atau indikasi kemunculan Al-Mahdi, iaitu terbunuhnya seorang lelaki soleh yang dikatakan dia tu jiwa yang suci. Okey. Saya ambil contoh di sini mereka hanya tahu pemuda ni jiwa yang suci. Betul lah? Okey. Saya buktikan macam mana saya baca hadis, saya link ataupun saya gunakan kod, saya tadikan dengan Al-Quran. Ingat lihat? Okey, kita lihat kena. Okey, di sini tadi saya bilang dia punya page is 710. Ayat terbunuhnya jiwa suci 3. Okey. Saya mengambil senang sebab apa? Macam saya pernah bilang, Al-Quran ni the most secret surah is Al-Isra pada Mirajnya. An-Najm 17 dan 53. 1 tambah 7 8, 5 tambah 3 8. So how important this to surah in the Al-Quran itself. Dia macam ibarat kata kalau 18 ada satu ayat ya talak ya talak ayat ni itu di tengah-tengah Al-Quran. Itu 18. Sebenarnya tersembunyi 17. Bagi saya 17 sudah pertengahan Al-Quran. Dia secret ni tadi. So sini 710. Saya mengambil 10 campur 7. Jadi 17 Al-Isra. Kemudian ayat 3. Mari kita tengok 17 ayat 3. Okey. Sebenarnya gini lah 17 ayat 3 ni saya akan bawa bila saya selesai bacaan ini. Saya akan terangkan tadi keadaan orang ni tadi. Siapa ni tadi yang Allah akan terangkan dalam Al-Quran. Sikit banyak siapa jiwa yang suci ni. Maksudnya tadi saya nak tengok ni tadi perkataan apa tadi dia bilang something to do with suci. Apa dia bilang tadi? Dikatakan dia tu jiwa yang suci. Okey. Dalam Al-Quran ada satu ayat tentang perkara ni. Dia terletak dekat surah An-Najm. Okey, surah An-Najm ayat ayat 32. Ayat 32. Awak tengok sini hadis ni mengatakan itu terbunuhnya seorang lelaki soleh yang dikatakan dia itu jiwa yang suci. Berarti seorang pemuda, seorang manusia, dia bukan Nabi. Dekat surah An-Najm ayat 32. Iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu. Siapa tidak? Allah tahu siapa dia ni. Bila dia menjadikan kamu dari tanah ketika kamu masih janin. Berarti dari tanah. Kalau Nabi dari cahaya. Faham tak? Bisa clear cut.
Dia clear cut, dia bilang gini, dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Orang yang suci ni tadi, yang waktu Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan dia. Ada kakau ada kakau Alata Aluza, ada kakau mana? Anak perempuan anak Allah yang perempuan. Itu saya pernah cerita yang terselit dalam Rasulullah punya hati. Jadi Allah menerangkan ini seorang manusia, cuma dalam hadis dia mengatakan bibirnya sedang berbahasa, berzikir dan dia tidak pernah memaki orang tuanya dan dia selalu memperhatikan masjid. Ada beberapa ustaz memperhatikan masjid, dia bilang orang ni rindu dengan masjid, selalu nak pergi masjid. Saya nak cakap bukan. Dia memperhatikan masjid kerana apa yang terjadi akhir zaman dengan masjid ni. Contoh saya bagi, orang kaya saja mampu menjadi orang Islam sebab masjid tu. Awak masuk masjid, awak tu papan tanda. Tu papan tanda. Pengalusi solat. Berapa halus solat pun saya tak tahu. $75. Kemudian fardu ain $25. Kalau seseorang tu ada anak 4 ke 5, awak bayangkan gaji dia semua habis nak kasi anak dia jadi orang Islam. Tak faham tak? Jadi itu yang saya perhatikan selalu. Tapi apa yang saya selalu sedang saya perhatikan saja, mereka dah nak bunuh saya. Belum saya lagi attack them. Okey. Jadi tak? Jadi pada hadis ni mengatakan jiwa yang suci. Sini Allah terangkan ni tadi, pemuda ni tadi. Tak mungkin Allah masukkan ada dalam hadis atau Rasulullah cerita dalam hadis mengatakan dia model aja. Dia sambil gambar aja model okey dia ada dekat Isra Mi'raj. Mesti ada sesuatu yang Allah kasih atau anugerahkan pada dia. Tidak mungkin dia for fun, yang orang tahu dia sebagai apa, seorang pemuda saja. Yang dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Faham tak? Sesuatu question mark. Ini saya cerita bulan-bulan lama. Boleh fokus on this angle. Disambung lagi baca ni pula. Jadi saya dah buktikan suci dengan Al-Quran tadi ya. Kemudian sini berkata ini adalah sifat, bukan nama orang pada umumnya, bukan nama dia. Tapi sini dalam suci Allah ada dalam cakap suci tadi, kawan dia tadi, pemuda tadi. Tujuan dari makna-makna yang dikandungnya adalah lelaki soleh yang dibunuh. Ini memiliki hikmah perlindungan yang agung dari Allah. Dia nak dibunuh dan Allah pelihara dia dah 3 tahun tak kena bunuh. Dia siam tadi, dia siam sini, dia bunyi kat sini. Itu Allah lindung dia, Allah kasih dia ilmu macam mana nak tangkis dia orang. Sehingga Allah murka, Allah akan fed up kerana kematiannya. Berarti orang ini Allah beri perhatian dia. Nanti ada ayat yang mengatakan orang ni adalah wali Allah. Saya buka lagi, orang ni ada mesti dia wali Allah. Jadi wali Allah ni Allah beri perhatian terutama bagi wali Allah ni. Jadi bila dia mati dibunuh, selanjutnya penduduk langit dan bumi ikut-ikutan marah kerana kemurkaan Allah itu. Allah akan marah. Dia bilang kisah lelaki ini mirip dengan kisah mereka dalam hadis ni ada mengatakan kisah ni ada mirip dalam surah Yasin. Sebenarnya orang tu dah wafat jantan. Mereka kasih contoh je lah. Sebenarnya tidak. Jiwa yang suci tadi dekat Nabi bilang dia masih ada akhir zaman. Dia masih hidup tapi tunggu dia mati baru Imam Mahdi datang. Imam Mahdi datang pun bukan sebagai pendekar, baru dilahir. Sebab always target. Dia berjuang, dia people declare him as a Mahdi atau Imam Mahdi when he is 40 years old. Saya pernah cerita kan, seorang wali hanya berumur 40 baru dia menjadi wali. No such thing as 25, 30 years wali, no. Unless dia boleh, dia dalam proses tu umur mereka antara 37, 35, 37 hingga 40 officially declare sebagai seorang wali mesti nak berada di Mekah. Ini Allah punya prosedur. Sebab Nabi diangkat jadi Nabi kat mana? Dekat sana. Umur dia 40, dia diangkat ke Gua Hira. Jadi wali-wali, ibarat kata wali ni yang sebenar-benarnya pewaris Rasulullah. Mereka punya umur harus tidak boleh tandingi Rasulullah. Kalau Rasulullah 40, dia mesti 40. Faham Dia tidak boleh kurang atau tak boleh lebih. Must be followed by Rasulullah ni tadi. Sehingga Allah murka kerana kematiannya. Selanjutnya penduduk langit dan bumi ikut-ikutan marah kerana kemurkaan Allah itu. Kisah lelaki ini mirip dengan kisah pria yang disebutkan dalam surah Yasin, yang disebutkan dalam Al-Quran ketika siksaan Allah turun sebagai wujud karamah darinya kepada lelaki tersebut sekaligus sebagai hukuman terhadap pembunuhnya. Jadi Allah akan ambil tindakan tentang kematian ni tadi, pemuda ni tadi. Dia mati, tapi memang saya bilang tertera dalam Lauh Mahfuz. It's a story to be that way. Allah want it to be. Dia mati baru Mahdi turun. Selagi dia tidak mati, orang tidak kaji siapakah orang ni.
Mahdi yang keluar semua Mahdi palsu, replika. Saya bilang tadi. Kerana pemuda ni ada sesuatu yang dia nak kasihkan Mahdi atau ditinggalkan untuk Mahdi. Dan Nabi Malaysia baru mereka boleh gunakan untuk perang atau untuk nak kaya dan sebagainya. Sebagai hukuman terhadap pembunuhnya, siksaan Allah itu turun secara langsung. Dan Nabi dia mati, within an hour semua yang bunuh dia saya ingat ada lebih kurang 1,000 lebih. 1,000 lebih yang mengikuti dia untuk dia mati dah 3 tahun. Secara langsung sesudah dibunuhnya beliau yang soleh ini, sebagaimana yang dituturkan oleh sejumlah ayat pada surah Yasin. Indikasi atau tanda ini tidak diketahui dengan jelas oleh penduduk bumi. Nobody knows. Tak ada orang tahu. Kalau betul-betul pun dia mati pun tak ada orang tahu. Tetapi ini hadis, awak tengok saya talikan Al-Quran, penduduk bumi akhirnya akan tahu siapa ni orang. Kerana mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tandanya. Orang tidak faham apa tanda orang ni tadi, pemuda ni tadi. Rasulullah tahu. Apa yang salah kau cakap siapa? Tapi memang it's a game to be that way, Sini dia bilang, akhirnya mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan tandanya. Apalagi tidak disampaikan keterangan jelas tentang siapa sebenarnya sosok yang disifati dengan jiwa yang suci. An-Nas, An-Naf, Az-Zakiyah. Saya dah buktikan tadi, jangan kau kata jiwa kau yang suci. Dan surah An-Najm. Siapakah? Ini kawan kepada Rasulullah. Nampak tak? Kita dah buka siapa orang ni tadi, daripada Al-Quran ada. Dan ada dari satu hadis bila Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu seorang pemuda ni tadi. Dia bukan malaikat dan dia bukan Nabi, dengan jiwa yang suci, An-Naf Az-Zakiyah. Padahal pembunuhan terhadap dirinya itu dianggap sebagai peristiwa yang mewajibkan. Disemas, kan saya bilang tadi, selagi dia tidak mati, Allah bilang tanda yang paling main tanda lah, Imam Mahdi takkan keluar. Faham tak? Tunggu dia mati. Ramai lah tunggu. Kaya. Dianggap sebagai peristiwa yang mewajibkan turunnya siksaan dari Allah. Pada saat yang sama juga menjadi pertolongan bagi para pejuang kebenaran di muka bumi dengan munculnya Al-Mahdi. Nampak tak? Ini hadis Sohail. Saya tidak buat-buat, semua. Awak boleh cek mana-mana hadis sama. Kitab dia bilang power, saya bilang. Sebagaimana sudah saya paparkan, ungkapan An-Naf Az-Zakiyah di sini itu termasuk penggambaran sifat seorang yang bukan sifat seseorang tu, bukan termasuk urusan yang diketahui secara pasti siapa sesungguhnya yang dimaksud. Orang tidak faham maksud. Tapi saya akan buktikan lagi siapa orang ni tadi. First kita tengok tadi jiwa yang suci ni tadi. Ini mirip dengan kalam Allah, mirip dengan Al-Quran. Salah satunya di sini bilang ini mirip dengan kalam Allah. Apakah engkau membunuh jiwa yang suci? Ayat dia tadi, nama tak keluar. Penyebutan Nabi terkait sifat orang itu tanpa menentukan siapa identitas pribadinya. Pribadinya itu memiliki, ni dia tadi, salah satu tanda kita nak kenal orang, siapakah orang pemuda jiwa yang suci ni, dan apa hikmah yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia mesti ada satu, kan saya bilang, apabila menjadi ni, dia mesti ada satu benda yang Allah anugerahkan dia, khusus untuk semua umat Islam. Termasuklah Syekh Abdul Qadir Jalani, termasuklah Syekh Ahmad Al-Badawi. They have Allah anugerahkan orang karamah atau specialities yang di mana untuk menyebarkan Islam atau kegunaan orang Islam. There must be some task atau something that very important atau special. Baru kita katakan itu wali kutub. Wali banyak mereka kata wali kutub ni ada special task dari Allah. Orang tu sini dia bilang penyebutan Nabi terkait sifat orang itu tanpa menentukan siapa identitas pribadinya itu memiliki hikmah. Di sini dia bilang memiliki hikmah yang berupa kedudukan istimewa bagi lelaki tersebut, karakter zaman itu, serta pandangan orang terhadap kepribadian lelaki ini. Akan tetapi pemaparan Nabi tentang peristiwa ini dalam waktu yang bersama menghasilkan faedah. Mesti ada faedah dengan orang ni. Satu, dia ada hikmah. Selain daripada hikmah yang Allah anugerahkan kepada orang ni, Rasulullah bilang, mesti dia ni ada faedah. Kalau tak ada faedah, buat apa Allah nak jadikan dia? Dia jadikan dia Isra Mi'raj pakai model dia. Itu yang saya kata gambaran. Okey. Sini dia bilang, Rasulullah SAW bilang, Allah anugerahkan dia pribadinya itu memiliki hikmah. Allah anugerahkan dia hikmah. Kita tengok Al-Quran nak. Di mana saya pernah tunjukkan dalam kelas yang ketiga. Okey. Bagi saya mudah aja hikmah ni. Buka surah Ali Imran. Ali Imran 3.
macam tapi saja. Macam tu. Ayat, awak tengok ayat 81. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Nampak tak? Ya. Apa tadi? Hikmah ni tadi saya bilang, kitab bisa Al-Quran, hikmah ni tadi, itulah jadi kod Al-Quran atau cahaya Al-Quran. Hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, ini dua problem. Seorang hamba Allah, biasa je manusia biasa, seorang Nabi. Mereka menjawab, kami mengaku. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi bersama kamu. Allah jadi saksi atas apa perjanjian berdua ni tadi. Seorang Nabi dan seorang manusia biasa. Kita boleh katakan rasul atau hadis juga Rasulullah SAW dia seorang wali. Wali dia ni satu peringkat yang sangat tinggi di akhir zaman ni. Kenapa Allah kasih main fokus atau Allah perhatikan dia sampai Allah rasa marah bila dia dibunuh dia tadi. Dan semua yang nak bunuh dia nanti dia akan terangkan apa Allah akan ajar orang-orang yang bunuh dia tadi. Okey, di sini awak tengok. Daripada hadis saya bawa kepada Al-Quran. Berpindah kepada Al-Quran. Nampak tak buktinya tadi? Hikmah tadi apa? Hikmahnya siapa orangnya? Ini tadi orang yang bikin perjanjian antara Nabi, seorang hamba Allah dengan Allah jadi saksi. Kat mana kejadian ni? Tadi saya bilang surah An-Najm. Surah An-Najm ni Isra' Miraj. Mirajnya mana? Itu tadi An-Najm, bintang. Siapakah orang ni? Pemuda sama. Nama tak tertera. Jadi dalam Al-Quran dia ada, dalam hadis dia ada, dan dalam hadis-hadis lain pun ada. 99 lembaran dosa dia. Isra' Miraj. Dia mengatakan mulutnya sentiasa basah berzikir. Basah-basah berzikir. Dia tidak pernah memaki orang tuanya dan selalu perhatikan masjid. Dia diam masjid. Nampak tak? Bukti Al-Quran dan bukti hadis. Betul? Jadi tak? Jadi nama dia tak tulis. Okey, saya sambung lagi baca. Okay, dua bukti dah tunjukkan daripada hadis siapakah orang ni tadi. Mana tadi? Sebelah sini. Bawah. Okey. Penyebutan Nabi terkait sifat orang itu tanpa menentukan siapa identitas pribadinya itu memiliki hikmah. Sama tadi kan? Allah dia aku berikan kitab dan hikmah. Both of you tadi. Yang berupa kedudukan istimewa bagi lelaki tersebut, karakter zaman itu serta pandangan orang terhadap kepribadian lelaki ini. Lelaki dia pun kira juga. Akan tetapi pemaparan Nabi tentang peristiwa ini dalam waktu yang bersamaan menghasilkan faedah. There must be something. Apa faedah orang ni? Allah kasih gambaran dalam Al-Quran dan Nabi. Apa tak? Awak cuba fikir apakah faedahnya? Dia mati pun dunia jadi marah. Langit biasalah, malaikat kita tak nampak. Yang dunia ni marah pasal apa Ustaz? Bila manusia sudah mengetahui ini kod dia tadi akan jadi marah orang ini dibunuh. Kan banyak lagi agak kod-kod dia simpan, dia keluarkan. Hai, dia dah mati. Terus sempat aku nak belajar banyak dia dah mati. Jadi banyak orang akan marah ni tadi. Tapi insyaAllah dia akan keluarkan semua banyak kod ni tadi. Yang diperhatikan oleh sejumlah ulama. Dia bilang ulama tentang peristiwa ini dalam waktu yang bersamaan menghasilkan faedah. Apa faedah dia? Atau apa penyebab dia? Atau kenapa dia dibunuh dan sebagainya? Yang diperhatikan oleh sejumlah ulama pada masa itu. Masa sekarang pula ni beruang-beruang pe ulama dia dengan dia tengok bertengkar pasal yang sepilih-pilih. Masing-masing nak menunjukkan dia handal. Padahal kalau saya tengok semuanya betul. Tak ada yang salah, semua betul. Dia mula pula dituduh dia Wahabi, dia Wahabi. Ini Wahabi pun kita tak tahu siapa dia. Saya pun tak tahu siapa dia. Yang diperhatikan oleh sejumlah ulama pada masa itu. Mereka mampu menentukan siapa yang dimaksudkan dengan pribadi itu melalui indikasi. Oh tak? Melalui indikasi. Suci dah dapat, hikmah dah dapat. Betul? Orang dia belum tahu. Carilah orang dia. Ada. Melalui indikasi. Indikasi tenggara, bukti-bukti dan peristiwa yang menyusul mengikutinya. Negeri, apa bukti dia ada dan peristiwa yang menyusul mengikutinya. Dia kena ikut dah 3 tahun. Nyawa dia masih panjang lagi. Kalau dah tidak ada gambaran tentang terjadi. Okey, kalau saya mati semalam atau besok, yang ni yang dekat Kaabah tu, yang diorang pergi baiat, betul? Betul tak? Saya masih sihat, dia boleh baca dulu. Kan lagi diorang dah pergi baiat. Kasar diorang dah.
Kalaulah tidak ada gambaran tentang terjadinya faedah ini, nescaya penyebutannya menjadi tidak ada manfaat bagi umat Islam. Dia mati-matilah apa di kita Iran. Betul tak? Orang lain pun mati. Anak aku pun mati juga. Paling buat kenduri settle. Yang dia mati kita nak marah macam. Apabila mereka belum cukup dapat Korea lagi belajar sikit, dah mati dia kau. Tetapi dia akan dapat lagi kod-kod ni, insyaAllah. Semua akan gunakan ni tadi. Tunggu si ulama' ni aja. Ada manfaat dia bagi umat Islam atau bagi para ulama'nya. Mengapa? Kerana perkara ini seluruhnya dalam kaitannya dengan mereka adalah perkara gaib. Perkara gaib, macam saya dah bilang, apa pun masalah awak kat dunia, apa perkara pun awak nak tahu, any damn things lah. Any damn things. Saya bilang, you go back to Al-Quran, nampak tak? How I do it? Tadi tak? Tentang suci, ada kat Tuan Najib, siapa orang ni? Pun nama tak ada. Dah clear cut, kau boleh cari je. Pernah hikmah, apa tu hikmah dia dapat? Perjanjian kitab dan hikmah dia ni apa? Al-Quran dan Qur'an. Dia tak ada magic, dia tak ada terbang, dia tak ada belah laut, dia tak ada tu. Dia cuma ada orang ni, hikmah dia tadi yang menggunakan satu mujizat. Bukan karamah. Para wali lain karamah. Wali ni dia dapat mujizat yang dipegang oleh Rasulullah. Faham tak? Rasulullah ambil dia, ini mujizat aku kau pegang sampai akhir zaman. Apa dia tadi mujizat tu? Al-Quran. Kod. Faham tak? Macam mana orang nak berjaya? Clear kan? Ya, aku lagi. Perkara ini seluruhnya dalam kaitannya dengan mereka adalah perkara gaib yang tidak diketahui secuil pun dari bagian-bagiannya. Saya tahu, memperhatikan asal yang baru saja dipaparkan bahawa pembunuhan jiwa yang suci ini mengakibatkan kemurkaan Allah. Sinat Allah mesti marah dan seksanya atas orang yang membunuhnya. Seksa on the spot tadi dibilang langsung Allah ambil Allah take action atas orang yang membunuhnya, ataupun sini dia bilang ataupun orang-orang yang terlibat bersekongkol, baik orang kafir atau orang Islam. Dia tahu orang Islam banyak bersekongkol dalam pembunuhan orang ni. Dia orang tahu siapa orang ni di negeri dia dah, tapi tetap dia nak dia mati juga. Kau tunggu, Allah bilang Allah dan seksanya atas orang yang membunuhnya ataupun orang-orang yang terlibat bersekongkol untuk membunuhnya. Just giving a sign atau giving a handphone number atau giving anything, atau dia tinggal situ lah, cukup bagi Allah. Allah bilang terlibat bersekongkol untuk membunuhnya, yang menunjukkan terjadinya seksaan Rabani sebelum munculnya Al-Mahdi. Nampak tak? Baru Allah dah damn ni terus menerus akan macam-macam lah. Saya bilang kan, gempa bumi lah, apalah, terbalik lah. Tapi tidak bagi orang beriman, orang yang kalau kenal si pemuda ni lagi dipelihara oleh Allah. Amin. Seksaan ini menipu orang-orang yang membunuh atau yang ikut bersekongkol untuk mencelakai seorang. Macam dia bilang kan, itu apa Rasulullah SAW bilang. Seksaan ini menipu orang-orang yang membunuh atau yang ikut bersekongkol untuk mencelakai seorang wali dari sekian banyaknya wali Allah. Kasih Allah di bumi. Barangkali terjadinya siksaan ini dapat mengingatkan manusia tentang pribadi orang yang terbunuh pada zaman itu adalah jiwa suci yang dimaksudkan. Kemudian sesudah itu muncullah Al-Mahdi. It is very clear. So, siapa yang mengaku dia Al-Mahdi? Ismail yang mereka. Sebab apa? Orang ni masih hidup, tapi dia bakal mati. Verify. Dipaparkan di sini bahawa jiwa yang suci dimaksud bukanlah Muhammad bin Abdullah bin Hasan, yang juga bisa dikenal dengan An-Naf Az-Zakiyah, jiwa yang suci. Itu tadi yang dimaksudkan tadi dalam surah Yasin. Ini bukan ini orang. Rasulullah SAW bilang dialah yang keluar untuk memerangi kaum Abbasiyah. Ini zaman-zaman 1400 tahun dulu. Kemudian mereka berhasil membunuhnya dan juga saudaranya Ibrahim. Barangkali julukannya dengan julukan ini An-Naf Az-Zakiyah, termasuk bab menginginkan kebaikan dan dorongan yang kuat agar masing-masing dari kita inilah yang dimasukkan dengannya. Diriwayatkan juga bahawa dia juga dijuluki dengan Al-Mahdi. Orang ni pernah dijuluki, orang ingat orang ni Mahdi, tapi dia tak mengaku dia Mahdi. CP ada, lagi sikit ada, tapi dia tak nak mengaku dia Mahdi, dia bukan Mahdi. Cuma dia bukan darah Rasulullah. Dia darah tak itulah, koyak ke bugis ke, dia dah Ibnu Kasar bertutur. Sini Ibnu Kasar bertutur, dia dijuluki dengan julukan Al-Mahdi. Akan menjadi orang yang disebut pada hadis-hadis itu
orang semua sibuk cari Mahdi memang betul, tapi orang harus cari yang ini satu tanda yang paling kuat, paling besar. Apabila dia dibunuh pemuda ni, tentu dia ada hikmah. Tetapi itu tidak terjadi. Harapannya tak dapat dipenuhi secara sempurna. Begitu pula apa yang diangan-angankan, kan kita semua adalah milik Allah. Okey, awak tengok dari hadis ni, saya dah buktikan dengan link tu dalam Al-Quran. You can know jiwa yang suci, apa hikmah yang Rasulullah SAW bilang. Tadi hikmah tadi perjanjian seorang pemuda, Nabi atau seorang Rasul dengan Rasulullah dengan Allah tentang perjanjian mereka tentang Al-Quran dan Alkitab dan hikmah. Kita bilang kod ni tadi. Okey, dari sini untuk kita conclude atau untuk cara saya untuk mendapat gambaran siapakah orang ni. Macam saya bilang, saya boleh bawa numbering sistem kod ni kepada Al-Quran. Al-Quran akan terangkan siapa orang jiwa yang suci ni. Cuma saya bilang, cerita sama, pelakon dia beza. Ingat Al-Quran ni cerita sama, pelakon dia beza. Allah akan tunjukkan dekat Al-Quran ni seseorang atau seseorang Nabi bersama dia. Ini bukan Nabi, tapi jalan cerita sama. Apa yang Nabi Allah Musa terima, atau apa yang orang jiwa yang suci ni terima, atau macam mana akhlak dia atau karakteristik dia, Allah akan gambarkan dari Al-Quran. Okey, cara dia gini. Saya minta soalan saya pun dah serap, saya cek semua. Mudah-mudahan Ramzan akan bawa ni hadis based on this numbering system to Al-Quran and will give you the story about this person. Boleh Zan? InsyaAllah. Okey Zan, hadis ni awak ambil 17. Surah 17, iaitu 710. Saya ambil 10 plus 7, 17, surah Al-Isra. Kerana sebab apa, dia ada link dengan surah Al-Isra ni tadi. Isra dan Miraj. Lepas tu dia buka surah An-Najm, ayat 3. Okay, I think that will be the header, then bring down the story. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ini header. Okey, header ni awak tengok. Batin Nabi Allah Nuh. Batin Nabi Allah Nuh ni, kita punya nenek moyang kita. Betul tak? Kena tak dengan orang ni tadi? Jiwa yang suci. Akhir zaman. Kau tak keturunan daripada ni Nabi Allah Nuh. Kita ni semua. Jadi situ starting of the header stated about this jiwa yang suci ni. Dia mesti nak keturunan Nabi Allah Nuh, keturunan sampai yang akhir zaman yang dia bilang. Akhir zaman ni tadi Rasulullah bilang, sebab apa akhir zaman Imam Mahdi. Everybody knows Imam Mahdi turun. But the only thing people tak perasan ni, matinya orang ni dibunuh, dan di situlah Allah start azab. Okay, don't you? So kita pergi cerita 20, surah 20. Okey, tadi header juga tu awak kena terangkan, tak ada orang hati hayal. Okay, how you get the header? Header kita 17 plus 3. So kita pergi surah 20. Ayat tetap sama, ayat 3. Surah Okay. Toha Dapat Surah Toha. Okey, surah Toha menceritakan pasal ini jiwa yang suci ni. Auzubillahi Saya repeat lagi. minasyaitonirrajim. Cerita ni, cerita sama, pelakon dia beza. Faham pelakon dia beza. Pelakon yang dulu dah wafat, pelakon yang sekarang masih hidup di hadapan. Tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, iaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di atas ars. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Atau di sini awak tengok, automatically apabila ni cerita Nabi Allah Musa,
Dari bawah, dia melihat satu gunung tu macam api. Peristiwa ni. Dia naik ke atas, itu dia berjumpa dengan Allah. Kerana macam saya cakap, Allah tidak undang dia naik ke atas, Nabi Musa ni. Kalau Rasulullah SAW diundang, dia ni, Nabi Musa ni selalu daripada Allah turun untuk memberi dia informasi atau berbual dengan dia. Jadi dengan di situ saya bilang, cerita sama, pelakon dia beza. Berarti jiwa yang suci ni tadi pasti bertemu Allah. Betul tak? Betul. Betul tidak? Sebab apa? Cerita jiwa yang suci ni terletak di surah An-Najm. An-Najm ni tadi Miraj. Betul? Perjanjian surah Ali Imran. Kau nampak tak? Berarti jalan cerita kan saya bilang sama. Orang ni mesti dah jumpa Allah, jiwa yang suci ni. Kalau tidak takkan Allah bikin perjanjian dengan dia, dengan Rasulullah dekat surah Ali Imran. Takkan Allah nak anugerahkan hikmah di sini bila hadis bilang diberikan hikmah. Tu tadi quote yang tadi saya bilang. Nampak tak? Sama balik lagi cerita tu pasal orang ni tadi. Dia dah jumpa Allah, jiwa yang suci ni. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang." Okey. Dalam cerita dia Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah. Tiba-tiba dia keluar sini, hari kiamat akan datang. Kalau tadi pemuda ni tadi ni, bila dia akan wujud ni? Zaman dia wafat, Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi keluar berarti apa? Dunia nak apa? Nak kiamat. Nak kiamat lah. Betul tak? Yeah. Nampak tak ada building ni tadi? Yes. Ya, cerita dia. Okay. Okey, sambung lagi. Naikkan sikit lagi tentang kiamat ni tadi. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Subhanallah. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menyebabkan kamu jadi binasa. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, hai Musa." Lalu dilemparkannya lah tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Okey, sini ya. Di sini bila jalan cerita ni Nabi Musa bertemu Allah. Kemudian dia dianugerahkan apa? Mujizat. Mujizat. Dengan tongkat dan sebagainya, betul tak? Betul. Tadi saya declare tadi kan, baru tadi. Orang ni hikmah. Kemudian hikmah ni mujizat Al-Quran. Betul tak? Betul. Yang dikeluarkan kod ni bukan karamah. Apa dia tadi? Mujizat. 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 Tapi bukan si pemuda ni punya. Dia cuma atau dia dipinjam atau diberi oleh Rasulullah. Engkau ambil ini mujizatku, pakai sampai akhir zaman, sampai kiamat. Baru kita tahu apa mujizat dia ni. Kalau tidak, oh, Al-Quran ni mujizat. Buktikan saya mujizat dia. Boleh terbang? Boleh apa? Boleh buat magic? Tidak boleh. Mujizat dia, besok kau bikin apa aku tahu. Semalam kau bikin apa aku tahu. Tak mujizat. Apabila sesuatu perkara, awak tengok. Apa saja yang saya nak gunakan, hadis. Nak bawa cerita kepada Al-Quran, faham? Cuma 6 belief system saja saya bawa. Jadi yang bercerita Allah. Bukan saya. I'm not using my brain to create or to tell some story.
It's what Allah want to tell the story. How the person is like, or comparison to the person from the Al-Quran is Nabi Musa based on this secret of this hadith. Faham tak? Kalau nak cakap Nabi Musa jumpa Allah, pemuda ni tadi jumpa Allah dekat Sidratul Muntaha. Dia bikin perjanjian, pemuda ni bikin perjanjian, disaksikan dengan dia, Rasulullah dan Allah. Surah tadi Ali Imran ayat 81. Rasulullah kena menolong dia. Dia terlupa, Rasulullah akan datang. Kau lupa yang mana ikut, kalau aku lupa yang ini. Dia akan terangkan. Sebab dah berjanji ni tadi. Faham Sebab itu surah Maidah ni berapa kali saya kena ketuk kepala. Aku nak tidur tu saya ketuk. Salah apa kasih aku salah pula. Kena bilang. Sebab tu kadang-kadang kalau saya salah buat bodoh dah. InsyaAllah 3 hari akan diterangkan yang betul. Kalau saya buat silap saya minta maaf. Teruskan Zam. Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu. Nescaya ia keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain. Itu mukjizat. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkata Musa, Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluarga Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Okey, pemuda tadi ni, tadi yang surah Najm ni tadi, ataupun di hadis ni, dia pun mengandung Allah. Tak apa yang Allah seorang. Aku sebab pemuda dia nak pergi kedai pun dia susah. Dia apa dah simpan dalam bilik. Dia nak pergi keluar kedai ni, katakan dia nak beli biskut ke apa, dia menggigil tunggu orang belikan. Bukan kata dia takut, tidak. Pertama, dia diburu. Untuk tadi dia bilang Nabi Allah Musa ni jumpalah siapa? Firaun. Lillahi ta'ala saya bilang. Pemuda ni dah jumpa yang Firaun sekarang ni, yang berada dekat negeri kita. Dia dah jumpa. Dia dah bikin report. Akhirnya dia backfire. Dia bakal dibunuh. Kau tahu tak? Yang dia jumpa tu berkenaan agama Islam juga. Berkenaan. Macam saya bilang tadi, mahalnya Islam di negeri kita ni. Saya sedih melihat orang yang punya 3 anak, 4 anak, nak Islamkan anak dia, nak memberi pengetahuan tentang agama Islam ni atau menjadi penganut agama Islam ni, mereka harus keluar duit yang banyak. Dan akhirnya orang kaya je berjadi Islam. Jadi bayangkan berapa banyak orang Islam di Singapura, di negeri kita ni, dah jadi orang Kristian. Awak tahu tak? Yes, betul. Allah ampun dah saya. Itu yang kadang-kadang saya sedih hati. Jadi saya, that's why they want to kill me. Carry on that. Baca balik. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain, iaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, iaitu letakkanlah ia di dalam peti, kemudian limpahkanlah ia ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan.
maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku. Dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Berkata Fir'aun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Makanlah dari gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari bumi itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka buatlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalahan naik. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang. Berkata Musa kepada mereka, celakalah kamu. Janganlah kamu mengada-adakan kedustaan terhadap Allah. Maka dia membinasakan kamu dengan siksa. Dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah benar-benar ahli sihir yang hendak mengusir kamu dari negeri kamu dengan sihirnya, dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Maka himpunkanlah segala daya
kamu sekalian. Kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, apakah kamu yang melemparkan, atau kamikah orang yang mula-mula melemparkan?" Berkata Musa, "Silakan kamu sekalian melemparkan." Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa, seakan-akan ia merayap tepat lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, "Janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang." Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Berkata Fir'aun, "Apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya ia adalah pemimpinku yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Surga Ad yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, "Pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tak usah khawatir akan tersusul, dan tidak usah takut akan tenggelam." Baca lagi sikit. Dah habis tu. Dah tahu. Maka Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka. Lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya. 74 aja tu ayat. Alah, Awak seperti apa berapa banyak? dah 79 dah lebih ya. 74 dia tutup dengan cerita dia. Terlupa. Ah. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Alamak, terlupa lah. Dia patut kita ni dia pending sektor cerita ni 74. 74. 74 dah tamat itu jalan siapa tadi pemuda ni tadi ni kita dapat tengok dia cerita macam mana. Siapa dia? Dia ada mujizat. Pemuda ni tadi dia ada mujizat yang suruh pinjaman dia. Al-Quran ni tadi mujizat dia. Kemudian macam saya bilang kalau Nabi Allah Musa dikejar, pemuda ni pun dikejar. Dah 3 tahun. Tapi dalam cerita hadis ni Rasulullah bercerita dia akan mati. Dia mati dibunuh. Sebab Nabi Allah Musa dia tidak mati dibunuh dengan Firaun. Dia lepas, satu ketika baru dia wafat. Dalam cerita sini dia berbeza je lah cerita dia. Rasulullah SAW bilang dia dibunuh. Dan tadi antara pemuda ni dari Al-Quran yang kita dapat lihat, pemuda yang suci daripada An-Najm ni tadi.
An-Najm ni tadi saya bilang miras dia, Isra' miras dia. Itu ada dalam hadis yang benar-benar sahih tentang pemuda. Dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Kemudian hadis ini bilang dia menerima dari Allah tu tadi. Rasulullah SAW bilang dia ada hikmah yang diberikan Allah. Satu hikmah. Apa hikmah dia? Al-Quran buktikan dalam surah Ali Imran itu tadi hikmah dia tadi. Diturunkan kitab dan hikmah. Orang dua berjanji, dua berjanji. Dan Rasulullah SAW kena beriman dengan dia dan kena janji untuk menolong dia. Yang pemuda ni tadi. Okey tak? So, jadi kita ingat. Ini saya prediction awal pun kalau saya silap. Apabila pemuda ni mati baru Imam Mahdi wujud. Imam Mahdi wujud, itu saya boleh confident mengatakan dia wujud supaya baru dilahirkan. Kerana nak tadikan tentang kiamat ni tadi. Saya telah bilang awak kan bila kiamat. Jadi berarti dalam satu abad ni orang Islam dah tak ada. Di mana Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa last tu turun. Faham tak? Orang Islam tak akan melihat kiamat. Not to worry. Jadi yang satu abad ni tinggal ni semua orang kafir saja. Nak talikan tadi dia bercerita bila kan Imam Mahdi turun ni kerana nak mengambil macam calculation yang saya bikin ni tadi. Yang pemuda ni dah dekat nak mati. Tetapi oleh kerana dia dekat, dia nak mati, baru Imam Mahdi bukan dia terus wujud begitu. Tidak. Dia boleh lahir. Lahir awak kira kalau dia lahir tahun depan 24, umur dia berapa baru dia 40 tahun. Faham tak? Kemudian dia berjihad, ambil masa ada hadis mengatakan 7 ada kata 9 gitulah. Kita ambil 10 lah, 10 tahun. Jadi berarti umur dia 50 tahun dia meninggal Imam Mahdi. Jadi tanggal kiamat nampak tak lebih belin tinggal berapa je. 150. Okeylah lagi Nabi Allah Isa belin-belin. Nabi Allah Isa masih hidup dan dia akan kahwin. Dia bilang dia kahwin. Dia dah kena tuduh gay dia dia beda. Kata mulut saya, kau ni dia kata pilih orang putih, kau panggil kau gay, apa gay dia kan? Gay. Tak apa saya bilang. Dia mengamuk. Kau bilang apa gay? Tak. Aku tak akan lepaskan kau. Alamak saya bilang sakit. Kan? Alamak menyesal. Jadi saya bilang dia ni lelaki dengan lelaki. Dia mengamuk. Dia tunjukkan dia punya art, dia punya main, dia punya warrior, dia punya pencak silat pun tunjukkan. Dan baru saya balik. Kalau tidak saya tak boleh balik. Kerana saya pun kata terlepas. Cakap kau ni gay. Tidak orang pun kalau saya. Jadi daripada hadis Al-Quran awak tengok. Tepat tak kita pergi huraian atau saya sampai huraian ni? It's very clear cut. So siapa yang mengaku dia Imam Mahdi sekarang ni is not. Sebab orang ulama tadi yang tahu dan ulama berpandukan hadis, ulama banyak berpandukan hadis lah tentang Imam Mahdi ni. Tetapi Al-Quran tidak ada ketika melainkan kita menggunakan kod tadi. Baru kita dapat tahu. Nampak tak? Dengan kod saya dapat tahu kan. Siapa pemuda dia, bagaimana dia berjiwa yang suci tadi dan apa hikmah yang Allah berikan kepada dia. Okey kan? Okey. Jangan sampai sini aja lah. Dia dah start tembak saya kan. Saya dah kawan-kawan lagi.